Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami akan menerangkan mengenai kesan kedatangan Islam terhadap sosio-budaya dan ekonomi. Pendidikan. Pendidikan terbahagi kepada dua, iaitu formal dan tidak formal. Kita teruskan dengan pendidikan tidak formal. Pendidikan tidak formal terawal melalui asuhan keluarga. Penekanannya ialah nilai moral, pembelajaran melalui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian. Kanak-kanak mempelajari kemahiran ibu bapa seperti pertanian, perikanan, kraftangan dan pertukangan. Ibu bapa turut mengajar hal agama, adat dan sopan santun. Nilai murni diterap melalui cerita lisan seperti cerita binatang dan jenaka yang memberi teladan dan pengajaran. Pantang larang dan adat dipelajari melalui pergaulan sosial seperti tunduk apabila lalu di hadapan orang tua. Dan akhir sekali, pendidikan juga dilakukan melalui pantun, teka-teki dan peribahasa. Seterusnya, pendidikan formal. Pendidikan formal berkaitan keagamaan di rumah, istana, masjid, surau, madrasah dan pondok. Di rumah Tok Guru, pendidikan Al-Quran diajar melibatkan anak-anak berusia 7 hingga 15 tahun. Di istana pula, menurut sejarah Melayu, pusat pengajian agama terdapat di Istana Melaka. Sultan Mansur Shah telah menerima pengajaran Islam daripada Maulana Abu Bakar. Ramai ulama menetap di Melaka, antaranya orang Arab, Parsi, Gujarat kerana pengaruh pemerintah Melaka. Kitab Al-Dur Al-Manzum, iaitu kitab tasawuf, sangat terkenal di Istana Melaka hingga ke Istana Kerajaan Johor. Pengajaran buku hikayat seperti Hikayat Amir Hamzah turut disimpan di Istana Melaka. Akhir sekali, di istana juga mengajar ilmu politik dan pentadbiran negara. Okey, kita sambung. Di masjid dan surau, kanak-kanak diajar ilmu tajwid, fiqah dan bacaan sembahyang. Orang dewasa pula belajar ilmu fiqah, usuluddin, hadis, tasawuf pada tahap lebih tinggi. Pendidikan pondok pula, pengajiannya menyediakan pelajar yang bakal menjadi guru agama dan berkhidmat kepada masyarakat. Pondok terkenal terdapat di Kelantan, iaitu Pondok Pulau Condong. Di Terengganu pula, Pondok Pulau Manis, dan di Kedah adalah Pondok Titi Gajah. Pelajar akan belajar sehingga 10 tahun sebelum tamat pengajiannya. Sistem madrasah. Sistem madrasah ini diperkenalkan oleh Bani Saljuk di Iraq. Sistem ini berdasarkan sukatan pelajaran dan dilaksanakan secara kelas. Pendidikan madrasah ini mengikut tahap, iaitu tahap permulaan, pertengahan, pengkhususan. Ia diawasi oleh mudir, iaitu guru besar, dan diselia oleh sebuah lembaga. Okey, ini contoh antara gambar pondok yang terdapat di Kelantan. Boleh tengok contoh pondok yang ada di Kelantan. Bahasa dan kesusasteraan. Nombor 1. Sebelum lahirnya tulisan Jawi telah wujud tulisan dalam sastera Melayu seperti tulisan Parva, Kawi, Sunda, Kuno, Batak dan Rencong. Nombor 2. Istilah bahasa Melayu bertambah kesan pengaruh bahasa Arab seperti perkataan adat, hakim, hukum, kemudiannya ditambah dengan istilah fiqah, tauhid. Nombor 3. Tulisan Jawi hasil penyesuaian bahasa Melayu dan tulisan Arab menjadi saluran pembacaan dan penulisan utama. Nombor 4. Kesusasteraan rakyat disampaikan secara lisan seperti cerita asal-usul binatang, jenaka, dongeng dan puisi seperti pantun, gulidam dan seloka. Nombor 4. Hikayat berkaitan kisah Nabi Muhammad SAW dan sahabat seperti hikayat Nur Muhammad, hikayat Abu Bakar. Kesenian. Seni bermakna suatu yang indah pada penciptanya. Keindahan ini dapat dilihat daripada seni halus, seni rupa, seni tekstil dan seni tampak. Sebelum kedatangan Islam, terdapat beberapa seni pada zaman Hindu-Buddha iaitu seni candi, seni bena, seni arca di Lembah Bujang.
terutamanya Candi Bukit Batu Pahat dan Candi Sungai Batu, manakala Arca Avalokiteshvara merupakan pengaruh India yang sangat ketat. Pas kedatangan Islam, pengaruh Islam dalam bidang kesenian di Tanah Melayu dapat dilihat pada seni bina masjid dan istana. Bidang kesenian menggabungkan elemen keagamaan dengan kehalusan seni tempatan. Binaan masjid memaparkan ketinggian seni bina orang Melayu. Contoh masjid ialah Masjid Kampung Laut Kelantan, Masjid Tengkera, Masjid Peringgit di Melaka. Ciri-ciri khas seni bina masjid ialah mihrab, mimbar, telaga, pancu air dan bumbung yang sangat kreatif. Istana Raja dibina dengan indah. Seni bina istana dilengkapi dengan pelbagai bentuk hiasan dalaman dan ukiran. Dilengkapi dengan balai rong, tempat bersemayam diraja dan balai istiadat. Contoh istana ialah Istana Melaka. Rumah mempunyai hiasan dalaman hasil daripada kemahiran seni ukiran. Rumah mempunyai motif ukiran berbentuk tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan dan geometri. Kemahiran tukang kayu Melayu terbukti pada tapak kebudayaan Hindu-Buddha di Lembah Bujang. Bagi seni epigrafi orang Melayu terselah pada batu bersurat dan batu nisan. Contohnya batu bersurat Terengganu. Seni had atau kaligrafi digunakan untuk menghiasi masjid, madrasah, batu nisan, barang tembikar, mata wang dan pakaian. Terdapat dua jenis tulisan had yang sering digunakan iaitu kufi dan nasak. Akhir sekali, seni persembahan merangkumi tarian, muzik, nyanyian yang dipersembahkan dalam majlis perkahwinan, berkatan dan upacara bersifat keagamaan. Tarian pula pengaruh daripada Arab seperti dabus di Perak, tarian inang di Istana Melaka dan nazam. Bagi seni muzik pula seperti seni dikir diiringi rebana, kompang dan gazal. Juga adalah gaya hidup. Namun begitu, kesan yang paling besar kepada masyarakat Melayu Melaka ialah kesan Islam terhadap sistem hidup orang Melayu secara keseluruhannya. Hal ini bermula daripada perubahan prinsip kepercayaan atau akidah kepada syariat dan akhlak. Contohnya, amalan protokol atau hijaban mengabarkan pengaruh Bani Umayyah. Pelantikan dan pertabalan raja sebelum Islam ialah pembacaan ciri, iaitu kata-kata hikmat dan suci dalam bahasa Sanskrit. Islam, perubahan istiadat pemerintah dalam pertabaran raja. Kandungan bacaan ciri dimasukkan. Bacaan lafaz ikrar diteruskan kerana menyerupai proses bayar. Pelantik pengganti sultan sebelum istiadat pemakaman apabila sultan mangkat ditiru daripada kerajaan Bani Umayyah. Hidup juga adalah adab berziarah. Adab berziarah ialah seseorang perlu memberi salam dan tuan rumah wajib menjawab salam, kemudian bersalaman. Kanak perlu mencium tangan dilayan dan dihormati dengan hidangan makanan minum. Bacaan bismillah dengan nama Allah dimulakan untuk menjamu makanan minum. Perubahan akhlak rakyat. Perubahan akhlak rakyat ialah hubungan antara individu dan pertalian kekeluargaan yang dapat menjamin kesejahteraan hidup. Ibu bapa amat dihormati, menghormati orang yang lebih tua. Jiran dianggap seperti keluarga. Panggilan pangkat diberi seperti Pak Long dan Mak Long. Apabila orang muda bercakap dengan orang tua, suara perlu rendah. Akhirnya, gaya hidup adalah majlis perkahwinan, majlis perkata atau majlis taman bacaan Al-Quran, majlis khatam. Diadakan mengikut Islam dan mempunyai semangat gotong royong. Majlis seperti ini juga menegakkan nilai gotong royong, bekerjasama dan perpaduan. Pengaruh Islam terhadap ekonomi iaitu perdagangan. Pengaruh perdagangan amat kuat kepada umat Islam kerana Nabi Muhammad SAW terlibat secara langsung dalam perdagangan, itu memperdagangkan barang Khadijah. Melaka menjadi pusat dagang kerana strategik iaitu laluan timur dan barat turut melibatkan pedagang Islam. Pelabuhan Melaka mempunyai kemudahan yang lengkap. Laksamana membantu menguruskan hal kelautan. Shah Bandar pula menjadi ketua pelabuhan. Undang-Undang Laut Melaka membantu menentukan tugas nakoda, jurumudi. Di Melaka amat ramai pedagang, dikatakan tidak kurang 84 bahasa dipertuturkan di Melaka.
Melaka turut memperkenalkan sistem timbang dan sukat seperti kati dan tahil yang dipertanggungjawabkan kepada Shah Bandar. Barangan yang ditimbang seperti emas, perak dan rempah menggunakan dacim, iaitu dacing. Kaedah yang digunakan ialah tukar barang dan jual beli. Kejatuhan Melaka mengalih perkembangan perdagangan ke Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Antara cara untuk ingat berkaitan perdagangan adalah dengan menggunakan akronim, iaitu kata kuncinya Melaka. Okay. M. Menggunakan sistem timbang dan sukat tahil dan kati. E. Emas, perak dan batu permata. L. Undang-undang Laut Melaka digunakan untuk licinkan perdagangan. A. Yang kedua, ada pedagang Cina, Arab dan India datang. C. Kedudukan pelabuhan yang strategik terletak di laluan timur dan barat dan terlindung dari tiupan angin monsun. C. Yang kedua ialah kaedah jual beli dijalankan menggunakan mata wang. A. Ada jawatan Shah Bandar, urus pelabuhan dan jawatan Laksamana urus kelautan. Mata wang. Nombor 1. Mata wang asing juga digunakan di Melaka seperti mata wang Pasai, Hormuz dan Kembay. Mata wang ini boleh ditukar dengan mata wang tempatan. Nombor 2. Sistem mata wang adalah alternatif kepada sistem tukar barang atau barter. Nombor 3. Umumnya negara Melayu menggunakan timah sebagai wang dan nama sultan serta tarikh Islam dicatat pada mata wang. Nombor 4. Di Johor, wang timah dikenali sebagai wang katun yang mempunyai tulisan Jawi atau Arab. Nombor 5. Di Johor, wang timah dikenali sebagai wang katun yang mempunyai tulisan Jawi atau Arab. Nombor 6. Mata wang emas Kelantan dikenali sebagai kijang. Nombor 7. Mata wang emas Johor digunakan ketika Sultan Alauddin. Wang emas Johor digelar. Penting yang berlangsung seiring dengan aktiviti perdagangan ialah percukaian. Secara umum, bayaran yang dikenakan oleh pemerintah kerajaan Melaka terhadap aktiviti perdagangan tertentu serta barang tertentu yang dijual. Cukai sebagai sebahagian daripada sumber pendapatan kerajaan. Di Melaka, cukai dibayar oleh pedagang sebelum memulai. Paling asas ialah cukai tetap atau cukai import. Contohnya, pedagang yang datang dari India dan Arab dikenakan cukai sebanyak 6% daripada jumlah barangan yang dibawa. Pedagang dari Jepun dan China pula membayar cukai sebanyak 5%. Barang yang tidak dikenakan cukai ialah beras dan makanan. Setelah cukai dibayar, mereka boleh berniaga di bazar di asing yang menetap di Melaka juga dikenakan cukai. Contohnya, orang asing yang datang dari Kepulauan Melayu telah dikenakan cukai diraja 3% dan orang asing lain pula telah dikenakan cukai diraja 6%. Amaran riba di kalangan orang Islam tidak dibenarkan di negeri Melayu. Penegasan tentang riba ini dinyatakan dalam hukum kanun Melaka. Riba ialah faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan perjanjian hutang piutang. Walau bagaimanapun, golongan cetek yang memberi pinjaman dibenarkan menjalankan aktiviti Islam yang berkemampuan dikenakan zakat harta. Wang zakat disampan oleh Baitulmal yang menyelenggarakan harta kerajaan. Wang Baitulmal akan digunakan untuk pembangunan negara dan masyarakat.